Ustazah, kenapa kita nak sentuh Quran kita kena ambil wuduk? Apa tu wuduk? Ya adik-adik, bukan sahaja untuk menyentuh Al-Quran kita perlu berwuduk. Banyak lagi perkara lain yang kita lakukan, kita perlu berwuduk. Adik-adik nak tahu apa itu wuduk? Jom Ustazah terangkan. Assalamualaikum adik-adik. Alhamdulillah, hari ini adik-adik bersama Ustazah untuk mempelajari tentang wuduk dalam tajuk wuduk sempurna. Adik-adik nak tahu tak tentang wuduk? Jom kita belajar bersama. Adik-adik yang dikasihi Allah, pengertian wuduk ialah perbuatan meratakan air mutlak pada anggota tertentu beserta dengan niat untuk menghilangkan hadas kecil. Oh, begitu. Baiklah Ustazah, tapi apa pula maksud hadas kecil? Adik-adik yang Allah rahmati, hadas kecil ialah keadaan yang menghalang seseorang melakukan solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran kecuali setelah berwuduk, seperti terkentut, buang air kecil atau besar. Ustazah, boleh tak kalau kita nak baca Al-Quran tapi kita tak ambil wuduk? Boleh, tapi untuk membaca Al-Quran kita disunatkan untuk mengambil wuduk. Ada beberapa perkara lain yang kita perlu berwuduk, iaitu wajib berwuduk ketika hendak solat. Kedua, menyentuh Al-Quran. Dan yang ketiga, untuk melakukan tawaf. Manakala sunat berwuduk ketika untuk menuntut ilmu, membaca Al-Quran, masuk masjid, mengawal kemarahan dan sebelum tidur. Ustazah, bagaimana cara berwuduk? Baiklah, turutan tata cara untuk berwuduk. Yang pertama, kita disunatkan untuk bersugi. Kemudian, membaca lafaz basmalah iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, membasuh tangan hingga pergelangan tangan. Dan yang keempat, berkumur-kumur. Yang kelima, memasukkan air ke dalam hidung. Yang keenam, barulah kita memulakan rukun wuduk iaitu niat wuduk. Nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Yang ketujuh juga merupakan rukun wuduk, iaitu membasuh muka disunatkan sebanyak 3 kali. Sambil berniat, kita menyapu air ke seluruh muka. Kawasannya ialah di antara tepi kiri dan kanan dan di antara ubun-ubun kepala hingga ke bawah dagu. Yang ke-8, rukun wuduk membasuh tangan hingga ke siku. Disunatkan sebanyak 3 kali dan dimulai dengan anggota kanan. Yang ke-9, rukun menyapu sebahagian kepala disunatkan 3 kali, juga sunat membasuh keseluruhan kepala. Yang ke-10, sunat membasuh telinga 3 kali. Dan yang ke-11, rukun membasuh kaki hingga ke buku lali. Disunatkan sebanyak 3 kali. Yang ke-12 ialah rukun tertib, iaitu perlakuan wuduk mengikut turutan. Dan yang terakhir, kita disunatkan untuk membaca doa selepas wuduk.
Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas solihin. Baiklah adik-adik, cuba adik-adik ulang rukun wuduk mengikut turutan. Berniat ketika membasuh muka. Membasuh muka. Membasuh tangan hingga ke siku. Menyapu sebahagian kepala. Membasuh kaki hingga ke buku lali. Dan yang terakhir, tertib. Baiklah, cuba adik-adik sebut pula sunat-sunat wuduk. Bersugi, menghadap kiblat, membaca basmalah, membasuh tangan hingga pergelangan tangan, berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, memulai dengan anggota yang kanan, membasuh keseluruhan kepala, membasuh telinga, basuh anggota 3 kali, diam ketika berwuduk dan yang terakhir membaca doa selepas berwuduk. Alhamdulillah, tahniah. Kita teruskan dengan perkara yang makruh ketika berwuduk. Pertama, bercakap. Kedua, berlebihan menggunakan air. Ketiga, mendahulukan anggota kiri. Keempat, menampar air ke muka ketika membasuh muka. Dan yang kelima, meminta orang lain membasuhkan anggota wuduk tanpa keuzuran. Pengertian makruh ialah jika ditinggalkan dapat pahala, jika dibuat tidak berdosa. Sebaik-baiknya kita diminta meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Seterusnya, perkara yang membatalkan wuduk. Pertama, tidur tidak tetap punggung. Dua, keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Ketiga, hilang akal seperti mabuk atau pitam. Keempat, menyentuh kubul atau dubur dengan tapak tangan. Dan yang kelima, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Apa itu mahram? Mahram ialah orang yang haram kita bernikah dengannya. Contohnya, ibu dan anak. Akhir sekali ialah hikmah berwuduk. Yang pertama, menunjukkan kepatuhan kita kepada perintah Allah. Dan yang kedua, memastikan diri sentiasa menjaga kebersihan rohani dan jasmani. Alhamdulillah, sampai sini saja pelajaran kita. Adik-adik dah belajar cara berwuduk. Lepas ni, bolehlah ambil wuduk dengan sempurna. Semoga berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.